Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kumpul pada malam ini dan insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita yang sebelum ini pernah kita mulakan sebelum daripada kita berhenti seketika kerana PKP dan juga keadaan semasa yang menimpa kita ini. Itulah kita berbicara dan kita petik daripada karangan peringkasan kepada kitab Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Syu'abul Iman ni ialah dari terjemahnya ranting-ranting dan cabang bagi Al-Iman. Sebelum daripada kita teruskan bagi tajuk pada malam ini, suka saya petik tulisan seorang muhaddis yang bernama Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah ketika dia menghuraikan Allah Ta'ala memberi perbandingan dalam Al-Quran tentang kalimah la ilaha illallah ini, kalimah iman ini. Allah Ta'ala memberikan perbandingan dengan pohon, membagi perbandingan dengan pokok yang baik, kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farmuha fis sama. Iman ini kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah ini, iman kita itu diumpamakan seperti pohon yang baik yang mana akarnya sabit, kukuh dan rantingnya naik ke atas. Tuan Syekh sebut Allah Ta'ala membandingkan kalimah iman, kalimah thayyibah, lafaz la ilaha illallah itu dia disebut sebagai al-iman, keyakinan dalam hati kita ni seperti pohon, memberi isyarat pada banyak perkara lah. Tetapi satu perkara yang utamanya ialah pohon ini dia perlu dijaga dan dipelihara. Itu kita kena faham Tuan Syekh. Sebab bila pohon, sifat dia akan hidup, dia akan subur dan dia akan terjaga kalau disiram. Kalau cukup minumannya, cukup siramannya, cukup banjanya. Adapun sebaliknya, kalau diabaikan, kalau ditinggalkan, ataupun kalau tidak diberi siraman yang cukup, pohon itu berpotensi untuk kering. Dan sekiranya dia kering untuk tempoh yang panjang, ia boleh pula membawa kepada na'udzubillah min zalik, pohon itu akan mati. Pohon itu boleh mati dan juga boleh kering selama-lamanya. Jadi saya kata begitulah perumpamaan bagi iman, keyakinan dalam hati kita ni. Bila sebut iman, kepercayaan yang ada dalam hati kita. Bila sebut al-iman, ini percaya. Kita percaya pada Allah, percaya pada akhirat, percaya kepada malaikat, percaya kepada para nabi dan kitab yang Allah turunkan. Itu kepercayaan yang ada dalam hati kita ini, ianya perlu dipelihara dan perlu disiram dan perlu
di dikukuhkan. Sekiranya tidak cukup siraman itu, maka ianya berpotensi untuk kering dan berpotensi untuk na'udzubillah min dzalik boleh bawa kepada mati dan tercabut akar pokok itu daripada kita. Dan Tuan Syekh sebut, Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah sebut, siraman yang utamanya sebagaimana pohon-pohon yang tumbuh ini yang membesar itu, dia akan subur dengan air yang turun dari langit. Maka pohon iman, pohon keyakinan dalam hati kita ni juga perlu yang turun daripada langit. Siramannya tetap perlu dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dari langit, itulah wahyu Al-Quranul Karim, dan juga apa yang dibawa dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Wahyu yang Allah beri, satu Al-Quran, satu lagi melalui Rasulullah SAW, yang membawa kepada kita syarahan dan juga kupasan, huraian kepada Al-Quran itu tadi. Jadi seseorang yang sentiasa ada hubungan dengan Al-Quran dan sentiasa ada hubungan dengan baginda Nabi SAW, sama ada dari sudut dia mendengar dan juga mempelajari apa yang Nabi SAW ungkapkan, apa yang SAW sampaikan daripada pesanan-pesanan ucapan hadis baginda, maka ada bekalan dua ini yang berkaitan dengan Al-Quran dan ada hubungan dengan Nabi SAW. InsyaAllah orang itu sentiasa berada dalam situasi pohon imannya sentiasa disiram. Iman dalam hati dan juga dalam jiwanya sentiasa dijaga dan sentiasa subur, insya-Allah. Hubungan dengan Quran ini kita letak setidak-tidaknya 3 lah. Hubungan dari sudut kita belajar dan kita kukuhkan bacaan, kita baca itu sendiri. Yang keduanya kita cuba faham kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiganya kita cuba amalkan. Begitu juga dengan hubungan dengan Nabi SAW, sama ada kita mendengar dan kita menambah maklumat tentang diri baginda dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar baginda. Dan juga kita mendengar ucapan-ucapan baginda, yakni hadis-hadis. Dan yang ketiganya kita berselawat kepada baginda SAW. Ini 3 yang sebelah sini, 3 yang sebelah sini. Kalau ada perkara tersebut, insya-Allah kukuhlah dan juga suburlah iman dalam hati seseorang itu. Jadi tuan-tuan, yang kita sudah selesai bincang dan sudah selesai baca ni, Tuan Syekh mulakan dengan sebut cabang yang pertama, ranting cabang yang paling utamanya adalah kepercayaan kepada Allah. Yang keduanya kita dah baca ni, keimanan kepada para rasul. Itulah pohon ataupun tonggak keyakinan kita, tonggak pegangan kita selaku seorang Muslim, percaya kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Tuhan sekalian alam. Dan yang keduanya, keyakinan dan kepercayaan kita kepada para rasul, khususnya Nabi kita SAW. Yang ketiganya, cabang iman yang ketiga adalah kepercayaan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada wujudnya kategori ataupun jenis daripada makhluk Allah yang bernama malaikat. Dan yang keempat, kepercayaan kita kepada Al-Quran, kepercayaan kita kepada kitab yang Allah Ta'ala turunkan, dan juga kesemua kitab-kitab yang sebelumnya yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para anbiya. Yang kelima yang kita telah baca pada sebelum ini adalah kepercayaan dan keyakinan kita kepada qada dan qadar, ketentuan dan juga ketetapan daripada Allah. Kita yakin bahawa semua yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan itu ada hikmah dan ada kebaikannya. Dan yang keenam adalah keyakinan dan keimanan kita terhadap hari akhirat, hari kebangkitan semula. Kemudian yang ketujuh, saya baca dulu yang kita dah selesai baca ni, kita berhenti lama kan. Keimanan kita dan kepercayaan kita kepada kebangkitan semula selepas daripada mati. Ini cabang daripada cabang yang tadi. Percaya pada hari akhirat, salah satu yang kita percayalah kebangkitan semula daripada kubur. Kebangkitan semula daripada kubur selepas daripada kematian. Yang ke-8, kepercayaan dan keyakinan kita bahawasanya selepas dibangkitkan, kita yakin dan percaya kesemua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kesemua manusia ini akan dikumpulkan di satu tanah, satu
tapak bumi yang baru. Maksud bumi ni tapak yang baru, yang bukan bumi yang kita duduk hari ni. Setelah Allah Ta'ala binasakan semua alam ini, semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. So mahsyar tempat berkumpul lah, tempat berkumpul. Itu keyakinan kita. Adapun detail dan juga tafsir bagi padang mahsyar itu perbahasannya panjang lah. Salah satu yang masyhur yang kita tahu, bahawasanya pada ketika tersebut setiap orang itu akan berdasarkan amalnya. Ada yang dia tenggelam dalam peluhnya dengan kadar diparas buku lali, ada yang sehingga ke paras lututnya, ada juga yang paras sehingga pinggangnya, dan ada juga yang sehingga lemas di dalam peluhnya sendiri, sehingga ke paras hidungnya. Dan semakin soleh seseorang itu, semakin banyak bekalan amal seseorang itu, maka semakin selamatlah dia di padang mahsyar tersebut. Dan salah satu amalan yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang boleh menyelamatkan seseorang itu di padang mahsyar nanti, banyaklah hadis yang sebut tentang orang yang akan selamat di ketika terik padang mahsyar itu. Antaranya pemimpin yang adil, hadis yang sebut 7 golongan. Tapi salah satu yang dalam hadis yang lain menyebut tentang orang-orang yang dia memberi kelepasan ataupun memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang dengan dia. Ini juga satu amal soleh yang akan menyebabkan seseorang itu mendapat naungan Allah di padang mahsyar, mendapat naungan Allah daripada terik padang mahsyar. Orang-orang yang bagi inzarul mu'sir. Inzar ni apabila sampai tarikh untuk bayar, tetapi pihak yang berhutang itu benar-benar tidak mempunyai wang, dan dia bukan orang yang menipu, maksudnya dia memang tidak cukup. Jadi kita beri tempoh itu juga sudah menjadi satu amal soleh yang akan memasukkan kita di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat nanti, berdasarkan hadis-hadis yang sabit daripada Rasulullah SAW. Itu inzar, yang beri tempoh, ataupun kita mengurangkan lebih-lebih lagi. Kadang-kadang benda tu simple ataupun kita rasa macam kecil, tuan kan. Kadang-kadang kita contoh kita ada rumah yang kita sewakan. Bila sampai tarikh bayaran, maksudnya dia ada tanggungan ataupun ada liability yang dia perlu jelaskan dengan kita, tapi dia minta tempoh sikit. Ketika kita bagi tempoh itu, kita bagi tempoh dengan niat, ya Allah, yang aku beri tempoh sebagaimana yang Nabi SAW sebut, beri kelonggaran sedikit, maka masukkanlah aku dalam orang yang mendapat naunganmu di hari akhirat. Simple. Kita bukan lepaskan terus, kita cuma bagi ruang sikit. Itu pun sudah dikira amal soleh, insya-Allah, yang akan menyelamatkan seseorang itu daripada panas terik dan juga kehuru-haraan pada mahsyar. Dan yang kesembilannya adalah al-iman. Kita beriman bahawasanya kesudahan bagi orang mukmin adalah syurga, dan kesudahan bagi orang yang kafir adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk cabang iman yang ke-10, yang ke-11 dan yang ke-12 dengan kadar masa yang sempat ni, insya-Allah. Yang ke-10, qala Syekh, berkata Tuan Syekh, cabang yang ke-10 bagi iman kita adalah al-iman biwujubi mahabbatillah azza wa jalla. Kewajipan kita beriman, ini kita percaya dan kita yakin akan kewajipan untuk seseorang mukmin itu kasih dan cintakan Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dari kalangan manusia ini ada sebahagian mereka yang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan sembahan mereka. Mereka menyemutukan Allah Ta'ala dengan perkara-perkara lain, makhluk-makhluk lain dalam sembahan mereka. Ini mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mengasihi dan mencintai sembahan-sembahan palsu itu sebagaimana mereka patut kasih kepada Allah. Ini sifat golongan yang kafir dan golongan musyrikin. Allah Ta'ala sebut sambungan pada itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman
mereka itu sangat kasih dan cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuan Syekh bawa hadis seperti biasalah, pada setiap cabang itu, setiap banting yang dibicarakan, Tuan Syekh akan bawa ayat Quran berkaitan dan juga hadis yang berkaitan. Kemudian kita akan kupahlah. Hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang mana sekiranya 3 perkara ini ada pada seseorang itu, wajada bihinna halawatal iman, seseorang itu akan mendapati dengan ketiga-tiga perkara tersebut kemanisan iman. Kemanisan iman. Ini kiasan kepada iman itu. Rasulullah SAW buat perbandingan seperti perkara yang manis dapat dirasa kelazatannya, memberi isyarat kepada kukuh iman itu dalam hati. Sebati iman tersebut dalam hati itu kiasan kepada sebatinya iman itu dalam hati. Mungkin kita boleh sebut ginilah, gula tu kalau dia tak dia belum dia masih dalam bentuk kerah itu, tentulah dia tak rasa lagi. Tapi bila dah mencair dan dapat dia rasa, barulah sebati dengan lidah kita dan kita dapat rasa. Jadi iman itu sudah kukuh. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah adalah Allah dan Rasulnya itu adalah terlebih dikasihi olehnya, terpaling dikasihi olehnya berbanding selain daripada kedua-dua tadi. Maksudnya yang pertama sekali, ia akan menunjukkan kata iman itu sudah kukuh, sudah sebati, sudah serasi dengan diri seseorang. Allah Ta'ala dan Rasul itulah yang paling dikasihi berbanding selain daripada kedua-duanya tadi. Yang keduanya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang keduanya, la yuhibbuhu illa lillah. Yang keduanya, dia tidak kasih dan dia tidak cinta kepada seseorang itu melainkan kasihnya itu adalah kerana Allah. Kasih dan cintanya itu kerana Allah. Yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an tuqada lahu narun fayuqdhafa fiha. Yang ketiganya, dia benci dan dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran selepas daripada Allah Ta'ala selamatkan dia daripada kekufuran, sebagaimana bencinya dia daripada dinyalakan api lalu dilontar dan dilempar dia masuk ke dalam api tersebut. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini Rasulullah SAW beri 3 kayu ukur, dan juga bukan sekadar kayu ukur, tetapi 3 perkara yang perlu kita hasilkan, perlu yang kita usahakan. Untuk perkara itu kita dapat laksanakan dan kita dapat terapkan dalam diri kita. Dan sekiranya perkara itu wujud, maka dengan perkara ini kita akan dapat mengukuhkan iman dalam hati. Cuma sebelum daripada itu, kita terang dulu maksud hubbu, kasih ni. Dia sebut kasih, cinta ni. Dari segi hakikatnya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam karangan beliau kitab Asy-Syifa, dia huraikan tentang maksud cinta Nabi SAW. Tapi perkara yang sama juga merujuk pada cinta Allah ni. So, maksud cinta itulah mailul qalbi, kecenderungan hati. Kecenderungan hati terhadap sesuatu. Dan kecenderungan itu boleh jadi berpunca daripada beberapa perkara lah. Cuma kebiasaannya dia akan cenderung dan juga ada, orang kata apa, fokus hati itu pada sesuatu perkara disebabkan oleh yang pertama al-husnu, yang keduanya al-ihsan. Husnu ni apa? Husnu ni keindahan dan kecantikan,
Ataupun kita kata apa? Kehebatan. Kebiasaannya manusia ni bila perkara itu cantik pada matanya, cantik pada pendengaran, sedap pada pendengaran telinganya, dan juga sedap di lidahnya, maka dia akan cenderung kepada sesuatu perkara itu. Contoh kalau dalam bab makanan, makanan itu kena dengan rasa lidahnya, sedap dengan lidahnya, bertepatan dengan kehendaknya, maka dia akan mula cenderung dan hatinya akan cenderung pada satu jenis makanan itu. Maksudnya dia sukalah. Kenapa sukanya? Sebab kena dengan selera. Dan bila kena tu, hatinya mula cenderung dan hatinya mula terikat. Itu tanda cinta pada makanan sejenis. Jadi kita bagi tahu, kalau kita ambil contoh sebagai makanan lah. Itu juga dengan rupa dan pandangan. Kalau pemandangan yang cantik, tempat ini cantik, bahawa cantik pada mata, maka hati kita akan cenderung kepada tempat yang cantik tadi. Dan perkara yang kita nak tengok, pantai dan sebagainya, kita tengok apa tempat kita ni, jalan raya sesak banding dengan tengok pantai, mana yang lebih sedap tu? Bila tengok yang lebih selesa, cenderunglah hati kita pada perkara tersebut. Jadi perkara yang indah dan cantik itu akan mendatangkan rasa cenderung. Dan bila cenderung, hati kita akan terikat, hati kita akan mula mengingat, dan hati kita akan mula ada hubungan dengan perkara tersebut. Itu dari segi keindahan dan kecantikan. Begitu juga yang keduanya dari segi kebaikan. Boleh jadi kita tertarik hati kita, cenderung hati kita bukan sebab rupa, bukan sebab kecantikan yang zahir ini, tetapi kerana kebaikan-kebaikan yang diberikan, kebaikan-kebaikan yang dikurniakan kepada kita oleh pihak yang tertentu itu. Dia beri kita makan, dia bantu kita ketika susah, dia sampaikan kepada kita bantuan-bantuan, akan datanglah rasa cenderung hati kita, selesa hati kita kepada pihak yang membantu kita tadi dengan kebaikannya tadi. Makin kuat, makin banyak bantuan, makin banyak sumbangan, makin banyak kebaikan yang dia buat, makin dekat hati kita, makin cenderung hati kita kepada pihak yang membantu tadi. Jadi kalau kita letak dia dengan orang lain yang tak pernah bantu, tentulah hati kita akan cenderung pada pihak yang membantu tadi. Dan hati kita akan lahir rasa ingat, akan lahir rasa terkenang, akan lahir rasa nak mengutamakan pihak yang kecenderungan hati kita itu sudah memihak kepada dia. Jadi bila sebut tentang kasih itu, hakikat kasih, hakikat cinta, maksudnya hati kita melebihkan sesuatu pihak dan sesuatu perkara dengan pertimbangan apa-apa pertimbangan sekalipun. Jadi kecenderungan hati tadi, itulah maksudnya cinta. Jadi kalau kita letak depan kita dua orang, kalau kata dalam hubungan kemanusiaan, isteri kita dengan orang yang kita tak kenal, tentulah kita akan kasih pada isteri kita tadi sebab kebaikan dia duduk dengan kita, sebab rupanya yang selesa pada sudut pandang mata kita. Banding orang yang kita tak kenal, tentulah yang kita kasih itu adalah isteri kita. Banding anak-anak orang lain dengan anak kita, tentulah hati kita akan cenderung pada anak kita sebab ada hubungan kita dengan dia dan juga kehidupan kita bersama dengan dia. Jadi kecenderungan hati dan kecenderungan pada cinta pada anak tak sama dengan cinta pada isteri. Cinta pada manusia tak sama dengan cinta pada makan. Cinta pada makanan tak sama dengan cinta pada kereta. Tak sama. Tetapi dia berkongsi pada satu tempat, itulah kecenderungan hati kita tadi, dan juga kesanggupan kita untuk mengutamakan pihak yang dikasihi kita. Jadi bila kita sebut tentang kasihkan Allah, cintakan Allah dan cintakan Rasulnya, maksudnya kecenderungan hati kita dan juga keutamaan hati kita kepada Allah dan Rasul di atas yang pertama pertimbangan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keindahan Allah itu dengan nama-nama Allah yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang agung, dan dengan kita kata kekuasaannya yang maha besar, sudah cukup untuk membuatkan hati kita akan sentiasa terikat
dan hati kita akan cenderung untuk melebihkan dan mengutamakan Allah. Begitu juga bagi Rasulullah SAW, keindahan rupa parah Nabi SAW, keindahan akhlak baginda SAW sudah cukup untuk menarik hati kita untuk terpaut dan menarik hati kita untuk terikat dengan baginda Nabi SAW. Dan kita mengikat hidup kita ni dengan kedua-dua perkara yang paling utama dalam hidup kita, iaitu Allah dan Rasulullah SAW. Begitu juga dari segi kebaikan, dari segi kita kata al-ihsan, kebaikan yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Allah Ta'ala lah yang beri rezeki, Allah Ta'ala lah yang menghidupkan, Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah, Allah Ta'ala lah yang memberi taufik. Semua apa yang kita ada di dunia ini dengan kurniaan Allah. Maka sudah tentulah, sudah sepatutnya lah kita meletakkan cinta dan juga cenderung hati kita itu adalah milik Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala sepenuhnya. Itu juga kebaikan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW lah yang menjadi asbab yang bimbing kita untuk kenal Allah, bimbing kita untuk kenal kehidupan selepas mati, yang bimbing kita untuk kenal cara hidup yang diredai oleh Allah di atas muka bumi ni. Maka tentulah jasa Rasulullah SAW itu menuntut untuk kita sentiasa mengutamakan Nabi SAW dari sudut kita punya keterikatan fikiran kita, keterikatan hati kita. Jadi kalau ada yang ini, yang first, yang pertama ni, Allah dan Rasulullah yang kita kasihi, Allah dan Rasulullah yang kita akan letakkan keutamaan, maka kita sudah ada satu tanda daripada beberapa tanda iman itu sudah sebati dalam hati. Dan salah satu tanda cinta ni, salah satu tanda cinta adalah kita panggil al-isar, kita mengutamakan. Jadi bertembung antara nak buat, nak dapat kekayaan yang lebih, nak untung lebih. Tetapi bila ditimbang dengan wahyu, ditimbang dengan Quran, Quran kata yang ini tidak diizinkan Allah. Ini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang percaya pada Allah, dia percaya Allah lah yang beri rezeki, dia percayalah Allah Ta'ala lah yang memberi kecukupan, dan dia percaya bahawa Allah Ta'ala lah yang akan memberi keberkatan. Sudah tentu dia akan sanggup mengutamakan Allah. Ini mengutamakan ketetapan dan peraturan Allah berbanding mengambil kekayaan dengan jalan yang diharamkan oleh Allah. Itu maksud ataupun itu satu tanda cinta dan juga tanda kita orang kata apa, cenderung hati kita pada Allah, dan kita akan mengutamakan Allah Ta'ala dalam segala pertimbangan kita. Sebab itulah yang disebut dalam Al-Quran, Allah sebut, nak tunjuk, kita nak tengok dah tinggi kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah Ta'ala. Allah kata, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu semua kasihkan Allah. Kalau betul kamu ni cinta Allah, kalau betul kamu ni, kamu dakwa kata kamu kasih dan cintakan Allah, sebut pada mereka, katakan wahai Muhammad, kalau betul kamu kasihkan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ini Nabi SAW, ikut kita Nabi SAW, itibak kita pada Nabi SAW itulah jadi penentu dan juga orang kata apa, ukuran itu betul kasih dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya kecenderungan hati kita, adanya ingat hati kita, adanya dalam hati kita melebihkan dan mengutamakan Allah, itu tanda lah, insya-Allah itu tanda ada cinta kepada Allah Ta'ala dalam hati seseorang yang beriman itu. Dan kasih Allah ni perkara yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Sama dengan ayat yang kita baca tu, Allah Ta'ala puji walladzina amanu, adapun orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat-sangat kasih mereka itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua yang perlu ada dalam hadis ini mengatakan adalah kita kasih kepada seseorang itu, cenderung hati kepada selain daripada Allah itu dibolehkan, bukan tak boleh. Sebab Allah Ta'ala sendiri benarkan dalam hadis ini, Rasulullah sebut kita boleh kasih, mesti ada rasa suka, boleh ada perasaan cenderung pada selain daripada Allah, tapi yang paling tinggi adalah
Allah dan Rasul. Cuma yang lain daripada Allah itu, kasih itu dibina di atas kerana Allah. Dibina sebabnya itu kerana Allah. Antara huraian dalam syarahan-syarah hadis menyebut, kita kasihkan seseorang itu kerana Allah, bermaksud bukan kasih kerana kepentingan duniawi, bukan kasih kerana manfaat yang diberi pada kita, tapi kita kasihkan ini kerana perintah Allah. Allah Ta'ala suruh kasih sesama orang beriman. Depan kita ada orang susah, depan kita ada orang yang berada, dua-dua orang jemput kenduri. Contoh, dua-dua orang jemput walimah, maka mengikut apa yang disarankan, apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kita jemput dan kita terima jemputan dua-dua dan kita hadir dua-dua. Sebab apa? Sebab dua-dua adalah orang yang beriman, dua-dua orang mukmin. Dan Allah Ta'ala perintah kita untuk kasih sesama mukmin. Allah Ta'ala beri perintah, Allah Ta'ala beri arahan untuk kita kasih sesama orang beriman, tanpa mengira manfaat yang kita akan dapat dalam bentuk material, dalam bentuk duniawi. Jadi kita boleh laksanakan perkara itu. Kita pilih untuk hadir dua-dua, walaupun yang ini mungkin pulangannya tidak sebagaimana pulangan satu pihak lagi. Kita buat begitu kerana tunaikan dan kerana turut panduan Rasulullah SAW dan turut perintah Allah, maka itulah tanda kita kasih seseorang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata kita kasihkan anak dan kita kasihkan isteri, kita kasihkan kerana itu perintah Allah. Rasulullah SAW perintah suruh kita menjadi seorang yang sentiasa berlaku baik terhadap pasangan masing-masing. Dia kata khairukum li ahli. Orang paling baik dari kalangan kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya. Jadi kita kasihkan isteri. Satu kerana apa? Kerana sifat yang ada dalam hati kita, sifat yang kita semua dah jadi tabi'i dalam hati kita, dia cenderung kasih kepada orang yang buat baik dengan kita. Tapi ianya juga lah perintah Allah Ta'ala untuk kita berbuat baik, dan kita kata apa? Sentiasa menjaga dan memelihara dan hak-hak pasangan kita. Maka kasih kita tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga kita kasihkan orang-orang yang ada pertalian silaturahim dengan kita. Yang ada pertalian silaturahim ni pertalian darah. Abang kita, adik kita, makcik-makcik kita, saudara-saudara terdekat kita. Ini orang-orang yang ada hubungan kerabat dan tali silaturahim. Rasulullah suruh kita hubungkan silaturahim. Antara amal soleh yang besar adalah menghubung silaturahim. Jadi kita ziarah, kita bertanya khabar, kita buat itu kerana ini anjuran daripada syarak. Dan kita sanggup keluarkan harta kita, kita sanggup lapangkan masa kita, kita sanggup korbankan rehat kita. Kita duduk ni, minggu ni boleh hentah negeri, boleh hentah. Abang kita duduk di Perak. Kalau kita duduk rumah sini, kita boleh rehat. Duit minyak tak kena keluar, duit tol tak payah bayar kalau kita duduk. Tapi kalau kita berziarah dengan ini ambil kira SOP tu, ambil kira kesihatan dan sebagainya, kita anggap situasi biasa tu, kita keluar pergi ziarah, kita akan korban masa, kita akan keluar RM2 dan kita akan hilang kerehatan tadi. Tapi kita sanggup. Sebab apa sanggup tuan? Sebab apa? Sebab ini kita buat itu bukan kerana pulangan duniawi. Kita buat itu kerana Allah. Maksud kerana ini perintah Allah. Ini anjuran daripada Allah. Ini anjuran daripada Nabi SAW. Dan Nabi janjikan manfaat yang melibatkan manfaat akhirat. Nabi janji Allah Ta'ala akan beri keberkatan bagi kehidupan orang yang menghubungkan silaturahim. Jadi bila kita buat begitu, kita buat kerana perintah Allah, maka itu tanda kasih kita kepada sesuatu, kasih kita kepada seseorang, kasih kita kepada sesama makhluk ni semuanya kerana Allah. Dan ukurannya yang paling jelas, sekiranya bertembung kasih tadi dengan perintah Allah, kita akan utamakan perintah Allah. Contoh, kasih kepada anak, sayang. Ini secara, kalaulah tak kerana perintah Allah pun, hati akan ada rasa sayang, akan ada kasih kepada anak. Tetapi sekiranya anak itu meminta pada perkara-perkara yang tidak ada izin syarak,
Walaupun kita kasih, tetapi kita letak kasih Allah tu lebih, ketika tu kita akan bagi tahu tak boleh begini, ayah tak boleh tunaikan, sebab yang ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Itu tanda benar-benar dah. Itu tanda betul lah kasihnya kepada seseorang itu adalah kerana Allah, dan juga kasihnya kepada Allah itu lebih utama. Itu ya tuan-tuan, perkara yang ke-10 daripada cabang keimanan. Itulah wajib kita mesti percaya bahawa kita wajib kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cabang yang ke-11 kita baca sikit, nanti insya-Allah kita sambung pada yang akan datang. Dua tajuk yang kita kena selesaikan sekaligus ni. Wajib seseorang yang beriman itu percaya, ranting dan cabang seterusnya. Cabang-cabang itu, ranting-ranting ini bila sempurna dalam diri seseorang, dia akan membentuk diri seorang mukmin yang baik, mukmin yang sempurna lah disebut. Kalau lengkap semua 70 cabang ni, kiranya iman dalam diri dia itu benar-benar telah menjadi pohon yang subur. Sebab apa? Sebab semua ada. Iman pada Allah pun ada, iman pada akhirat pun ada, iman kepada Rasulullah pun ada, kasih pada Allah ada, kasih kepada Rasulnya ada. Kita nak tengok senarai ini, kita nak himpunkan dan kita nak terapkan dan kita nak laksanakan dalam kehidupan kita. Yang ke-11, beriman kepada wajib takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-iman biwujubil khaufi minallahi azza wa jalla. Beriman dengan kewajipan kita takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukmin, di samping dia kasih dan cinta Allah, ada juga disimpan dalam hati dan jiwa dia takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takutkan mereka, yakni musuh-musuh kamu daripada golongan orang kafir. Wa khafuni, akan tetapi takutlah aku, takutkan aku, takutlah kamu akan aku, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu ini orang-orang yang benar-benar beriman. Allah suruh kita takut dan kita bimbang akan kesudahan kita. Dari situ kita takut dan bimbang kepada balasan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita jangan takut dan bimbang kepada selain daripada Allah. Jadi yang ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan bawa pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah bagaimana saya maklum tadi, kita akan kupas cabang-cabang iman ini. Kalau tidak ada halangan, setiap hari Selasa yang kedua dan hari Selasa yang keempat, sikit-sikitlah kita urai secara ringkas dan secara santai. Jadi cukup setakat ini dulu. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.